Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كان رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, peserta-peserta khusus pengendalian Panji, betul kan namanya? Yang dirahmati Allah sekalian, rahimakumullah, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Jumaat ini 19 Sya'ban. Ini nanti balik catatlah dalam buku kita, buku log kita 19. Ya, malam ni dah masuk 19 Sya'ban 1442 Hijriah bersamaan 1 April 2021. Jadi besok adalah hari terakhir atau hari penutupan kursus yang telah berlangsung selama 2 minggu betul 2 minggu kan? Ke seminggu? Oh, ada lagi seminggu lagi. Minggu ni mula, minggu depan habis. Belum lagi lah, baru pertengahan 2 minggu. Maknanya kita sempatlah menyudahkan Sya'ban dalam khusus kita dalam bulan Sya'ban Kalau kena masuk Ramadan, itulah dia, pihak penganjur kena sediakan pula kemudahan berbuka puasa dan bersahur dan bertarawih. Kerana kita tahun ini telah dibenarkan bertarawih di masjid-masjid dan di surau-surau, termasuklah surau-surau PDRM, sama ada di IPK ataupun di IPD maupun di formasi-formasi. Boleh tak? Macam biasa cumanya kalau ada perbezaan pun mengikut kepada negeri masing-masing. Mungkin ada negeri Perak lain, negeri Kedah lain, Selangor lain.
berbeza-bezalah keadaan mereka itu. Namun demikian, secara umumnya kita telah dibenarkan mengerjakan solat tarawih di masjid-masjid dan di surau-surau pada bulan Ramadan 1442 Hijrah ni. Berbeza dengan tahun lepas. Tahun lepas kita tak boleh buat apa-apa pun, kan? Tarawih pun di rumah sendiri, pandai-pandai lah. Kalau ada anak-anak yang mahat tafiz, boleh disuruh jadi imam. Kalau tak ada, itulah jadi imam. Itu yang kadang-kadang tersasul, kan? Kadang-kadang tersasul, benda setahun sekali. Selawat pun kadang-kadang tersasul, kan? Tapi bila nak masuk Ramadan tu tinggal insya-Allah selawat Nabi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zurina wa Maulana Muhammad. Allah salam alaihi. Tahun ni alhamdulillah kita boleh mengerjakan solat tarawih, sembahyang tarawih di Masjid Haji As-Susu. Jadi ambillah peluang. Kenapa? Kerana bulan Ramadan ni dia bukan datang tiap-tiap bulan, dia datang setahun sekali. Ada orang tak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Sebab itu kita baca doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sangat berkatilah kami pada bulan Rajab lepas dah, dan Sya'ban, dan sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bukan pertemukan kami dengan bulan Ramadan maka kami boleh jumpa doktor, ambil MC, cuti puasa. Pasal apa? Gastrik. Bulan Ramadan dia kena gastrik, bulan lain tak kena gastrik. Dia masuk Ramadan dia tiba-tiba perut meragam, jumpa doktor. Kenapa? Saya syak ada gastrik. Dia nak masuk Ramadan pula dia syak ada gastrik. Tolonglah Tuan Doktor, bagi saya surat supaya saya boleh tak puasa. Saya syak saya ada gastrik. Tapi heran ya, bulan-bulan lain tak kena gastrik. Elok kan? Makan cili pun semacam, makan segala aneka makanan semacam. Nak masuk Ramadan tiba-tiba kena gastrik. Perut meragam, kejap masuk air, bilik air, kejap masuk bilik air, kejap masuk bilik air. Bahal syak kena gastrik. Bukan maksud menyampai wabalik kena Ramadan tu kita bila bertemu Ramadan kita akan kena gastrik. Tak. Bila kita mohon pada Allah Ta'ala supaya dapat bertemu dengan bulan Ramadan, supaya kita dapat mengambil segala kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ini satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang ini diwajibkan berpuasa itu ialah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Mana Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dalam Quran tak jumpa nama bulan lain. Muharram tak ada, Safar pun tak ada, Syawal pun tak ada. Yang ada sebut Muharram, Safar, Syawal dalam filem Ahmad Al-Bab. Itu je. Muharram, ya bah. Safar, ya bah. Syawal, yang cerita. Tapi bulan-bulan lain tak disebut. Dalam Quran tak ada, hadis Nabi tak ada, apa pun tak ada. Melainkan bulan Ramadan. Nak tunjukkan kemuliaan bulan Ramadan itu. Nak menunjukkan betapa bulan Ramadan itu sebenarnya dinanti-nantikan oleh kita yang benar-benar memahami apa dia kemuliaan dan kelebihan bulan Ramadan. Kita tidak akan rasa mengeluh, Allah Ramadan puasa pula, Allah Ramadan nak kena puasa pula.
Allah Ramadan nak kena bangun awal pagi, nak sahur pula. Allah Ramadan nak minum makan siang hari tak boleh pula. Apa yang tak boleh Pergi jalan kasut, pergi order lah. Pergi order lah apa yang nak order. Masuk plastik hitam, apa yang bayar? Dia yang cerdik tak bayar Ustaz, tak bayar. Apa pandai telefon pun pandai. Bagi apa ni tip lebih sikit, bagi RM20 pun pandai pun on lah Ustaz. Jadi sebenarnya kita tak nak berpuasa atau tidaknya berpuasa bulan Ramadan tu balik pada kita. Tak ada kena-mengena pun dengan hadirnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan tiba juga tuan-tuan. Jadi ada di antara manusia, ada di antara kita, kalau tak kita, sahabat-sahabat kita yang tak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Macam kekanda kami, abang kami, kekanda lah, telah selamat dikebumikan siang tadi. Meninggalnya malam tadi pukul 2.30 pagi. Kena stroke, masuk hospital, masuk ICU. Doktor baru hempas pulas cuba menyelamatkan, tapi ketentuan Allah telah tertulis ajalnya. Tak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Wahal kata orang masa PKP dulu, dia yang rajin hantar makanan. Orang telefon nak makanan, dia pergi cari, hantar ke rumah orang. Dengar ada rumah keputusan bekalan makanan, dia pergi hantar makanan ke keluarga yang keputusan makanan itu. Bayar. Semua kebaikan ni bila dibuat, dia lakukan pada bulan Ramadan, pahalanya lebih berlipat kali ganda. Tapi Allah Ta'ala dah menentukan, dah mencatatkan ajalnya tiba di dalam bulan Syakban, tak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Kita ni pun harap bertemulah kita pada bulan Ramadan. Sebab kita dah lihat sahabat-sahabat kita ada yang telah pergi sebelum tibanya bulan Ramadan. Ada. Kalau tak tahu ni, tahun-tahun sudah, tahun-tahun lepas, kita jumpa kawan-kawan kita yang tak sempat bertemu dengan bulan Ramadan, tak dan meninggal, bulan Rajab meninggal. Wah, sama-sama dah plan dah ke? Man, kita tahu ni kalau boleh tarawih, kita sekali tarawih man kat surau kita, surau IPD man, kita tak payah tengok, kita hari-hari kita turun man. Free je, kau off duty, aku off duty, kita turun surau IPD man. Kita pun duduk dalam quarters. Ni azam tikat sungguh-sungguh ni, pasal tahun lepas tak boleh. Tahun-tahun dulu-dulu kita sibuk dengan hal kita kan. Orang puasa, kita puasa. Orang tarawih, kita tak tarawih. Orang raya, kita lah yang paling sakan raya. Sekali kena PKP, tak datang lah. Tak datang tarawih raya sembahyang raya pun kat rumah. Akhir-akhir sekali, tahun ni Alhamdulillah katanya boleh tarawih. Jom pergi tarawih. Tak berapa lama sahabat kita pun dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala balik ke hadratnya. Allahu Akbar. Tak sempat dia jumpa dengan bulan Ramadan. Kita ni tak tahulah sempat jumpa ke tidak, sebab hari ni pun dah malam 19, ada lebih kurang dalam 10 hari lagi. Entah akan berjumpa, entah akan tidak, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi sebagai seorang Muslim yang sebenar-benarnya beriman dan bertakwa pada Allah SWT, pasti kita akan rasa gembira bertemu dengan bulan Ramadan. Seronok. Bos pun bagi kerja pun ringan sikit. Penyelia in charge bagi kerja pun ringan sikit. Kalau ada kerja malam, siang boleh rehat. Kalau kerja siang, malam boleh rehat. Masing-masing adalah agih-agihan masing-masing kan. Tapi maknanya bulan Ramadan tu banyak benda yang diringankan. Kalau kita bekerja di pejabat,
boleh balik awal. Selalu balik pukul 5, kita boleh balik pukul 4. Masuk sama balik awal. Bersama nak siap sedia untuk berbuka puasa. Alhamdulillah tahun ni bazar Ramadan pun dibuka semula. Boleh pergi ke bazar Ramadan, tapi jagalah diri kita elok-elok, patuhi garis-garis panduan yang telah ditetapkan. Sekarang disebut SOP. SOP ni popular dalam ni. Dalam polis SOP dah sedia popular. Bila sekarang ni semua orang tahu SOP tu apa. Tak payah tanya dah, tahu SOP. Ikut SOP. Ikut SOP. Stiker WhatsApp pun follow SOP. Tahu SOP tu apa. Kalau dulu SOP ni kita je yang tahu. Standard Original Operational Procedure. Kan? Prosedur operasi standard. SOP. Macam tuan-tuan masuk kursus pengendalian panji ni, dia ada SOP dia. Kita didedahkan supaya bila keadaan-keadaan tertentu kita mengikuti SOP itu dan benda itu berjalan dengan baik dan lancar, tak ada sangkut-sangkut. Jadi tahun ni pergi bazar Ramadan boleh pergi, tapi patuhilah SOP. Nak makan di kedai, berbuka puasa di kedai makan pun boleh ikut SOP. Kan? Daftar masuk di MySejahtera, kan? Semak suhu, tulis nama phone, ikut lah. Ada penjarakan. Alhamdulillah kita seorang ni pun ada dah dibuat penjarakan sosial. Alhamdulillah. Cuma sebab kita sama-sama kita ni tak adalah kita suruh tuan-tuan pakai peletup muka. Kita je pun. Masih bagi dua kan. Satu bawa balik lah. Satu minum, satu bawa balik lah. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Kerana apa? Kerana dalam bulan Ramadan itu penuh dengan kelebihan, kemuliaannya dan kelebihannya. Segala amal ibadah yang dikerjakan dalam bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan. Semayang fardu, pahalanya dilipat gandakan. Semayang sunat, pahalanya dilipat gandakan. Semayang tarawih, pahalanya dilipat gandakan. Sedekah, pahalanya dilipat gandakan. Malah Nabi SAW bersabda, afdalus sadaqati fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, bila kita masuk ke surah IPD, IPK, IPD masing-masing, kan, tiap-tiap kali masuk ke surah IPD itu, masuklah berapa yang ada dalam tabung. Kerana apa? Kerana pahalanya akan berlipat kali ganda. Walaupun hanya sedikit saja kita mampu dermakan, pahalanya berlipat kali ganda. Kullu amali bani Adam lahu min asyaratin ila sab'i mati difin. Tiap amal anak Adam itu dilipat gandakan dari 10 kali ganda ke 700 kali ganda. Khususnya pada bulan Ramadan. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Melainkan puasa kerana aku kerana puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberi ganjaran pahala puasa itu. Maknanya puasa ini pahalanya tidak ada
satu pengiraan khusus dari Allah SWT. Kalau semayang ada, kita semayang jemaah tadi kan, dapat 27 kali ganda, 25 atau 27 kali ganda. Kalau masjid 27, kalau surau 25, di rumah 25, di masjid 27 kan. Kalau selawat, satu selawat 10 pahala. Kalau baca Quran satu huruf 10 pahala. Kalau sedekah RM1 700 kali ganda pahala. Tapi puasa, Nabi kata dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, illa siyam, melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untuk aku, kata Allah Ta'ala, dan aku yang akan beri ganjaran pahala puasa itu. Maknanya puasa ni antara kita dengan Allah Ta'ala je. Macam saya kata tadi lah, kalau ada yang telefon panas hantar makanan pukul 9 pagi, dia hantar pula, dia suap pula kod panda tu dengan tip RM20, untuk menutup perbuatannya tak puasa. Jadi yang tahu dia tak puasa hanya dia dengan Allah Ta'ala je. Penghantar kod panda tu pun tak boleh tuduh dia pun tak puasa. Saya tolong bawakan makanan untuk dia, dia kata dia nak beli makanan, saya tolong belikan, saya dapat upah RM20. Saya tak tahulah dia puasa ke tak. Mungkin dia beli makanan tu untuk isteri dia tak puasa. Nampak? Yang sebenarnya dia tu yang tak puasa. Dia telefon Foodpanda. Tapi siapa yang tahu dia tak puasa? Hanya dia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala sebut, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sungguhnya puasa ni untuk aku dan aku yang akan memberi ganjaran pahala puasa itu. Semakin tinggi kualiti puasa itu, semakin banyak pahala Allah Ta'ala bagi. Berapa banyak? Masing-masing tak tahu. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui berapa dia nak bagi. Itulah kelebihan ibadah puasa. Dan itulah tanda kemuliaan bulan Ramadan. Puasa fardu hanya ada bulan Ramadan je. Bulan lain ada? Puasa fardu bulan Zulqaidah ada? Tak ada. Bulan Jamadul Akhir ada puasa fardu. Nawaitu sawmaradin an adai fardi syari Jamadil Awal lillahi ta'ala. Saja puasa esok hari, puasa fardu bulan Jamadil Awal, wajib atasku kerana Allah Ta'ala. Ada? Tak ada tuan-tuan. Yang ada an adai fardi syahri Ramadhan. Yang tu ada. Mana bulan Ramadan saja kita diwajibkan berpuasa. Itu adalah kemuliaan bulan Ramadan. Bulan lain tak disuruh kita berpuasa. Bulan lain kita tak digalakkan, kita tak disyariatkan mengerjakan solat tarawih. Solat tarawih ni hanya ada bulan Ramadannya. Belum ada lagi manusia Muslim buat semayang tarawih bulan Syawal. Dia rindu, dia teringat tarawih. Kata tak, aku lepas habis minggu raya ni aku nak sambung balik buat tarawih. Salatul qiyam, Salatul qiyam min syahri Syawal athabakumullah. Orang kata apa kat dia? Kamu ni tak betul kot. Salatul tarawih min qiyam syahri Syawal athabakumullah. Dia teringat tarawih Ramadan. Dia nak sambung lah Syawal, nak sambung lagi lah. Boleh ke? Mana boleh? Sembahyang tarawih tu hanya ada pada bulan Ramadan. Witir ada lah. Witir memang ada sepanjang masa kita boleh buat. Tapi orang-orang kita biasa buat sembahyang witir pada bulan Ramadan. Wahal sembahyang witir ni boleh buat bila-bila. Sekarang boleh. Isyak kan, sebelum nak balik sembahyang witir dulu 2-3 rakaat. 2 campur 1. Apa tak boleh? Sunat. Kalau tuan-tuan ada sahabat-sahabat yang menyertai kumpulan tabligh, bila keluar 3 hari
Sekarang ni tak tahulah ada ke tak kan, sebab PKP kan. Keluar 3 hari dengan ahli-ahli kumpulan lain. 3 hari tu, 3 malam sebelum tidur tu, 3 malam tu sebelum tidur dia orang semayang witir. Tu perhati tengok, tak tinggal. Bila ditanya kenapa buat witir sebelum tidur ni, kata Maulana kami wajib. Dia ikut Maulana dia, tapi dia tak pernah tanya Maulana dia mazhab apa. Sebab Maulana dia mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi semua witir adalah wajib, mesti buat tiap malam, tak buat berdosa. Tetapi pengertian wajib itu berbeza dengan fardu. Tiap-tiap yang fardu adalah wajib, tetapi tak semua wajib adalah fardu. Itu mazhab Hanafi. Sebab tu mereka wajib, mereka mesti buat semayang tarawih, semayang witir. Semayang witir mesti buat tiap-tiap malam. Sebelum tidur mesti buat semayang witir. Tak saya tuan-tuan tanyalah kawan-kawan yang pernah ikut jemaah tabligh, tanya. Itu amalan sebelum tidur mesti dia orang semayang witir dulu. Tanya pasal apa semayang witir ni? Maulana kami ajar suruh buat. Ni amalan Nabi SAW. Betul lah amalan Nabi, tapi apa hukumnya dari segi ilmu fiqh? Jadi ke mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunat. Tak buat pun tak apa. Tapi bagi mazhab Hanafi wajib, tak buat berdosa. Itu beza dia. Satu dia orang buat tak macam-macam mana pun mesti buat. Cuba tengok, mesti buat tiap-tiap malam. Dia singgah suruh kita 3 malam tu, 3 malam tu dia buat semayang witir sebelum tidur. Sebelum tidur dia witir dulu. Sebelum witir mereka ada muzakarah, duduk sekumpul 5-6 orang tu muzakarah lah, cerita hal-hal agama, iman, amal. Ceritalah macam mana kita nak naikkan iman kita, nak kayakan amal kita. Tu tabligh. Kan? Ramai sahabat-sahabat kita yang ikut tabligh, saya kenal. Anggota-anggota polis, pegawai-pegawai polis yang ikut jemaah tabligh. Bila bersara bertukar corak terus. Kan? Terus simpan misai jambang. Masa kerja tak boleh simpan. Tapi mereka ikut jemaah tabligh lah. Jadi orang yang ikut jemaah tabligh ni, perubahan, antara perubahan yang boleh dilihat, mereka rajin mengerjakan semayang jemaah. Kalau tengok kawan-kawan kita di Surau PD tu tak pernah tinggal semayang jemaah tu, kemungkinan mereka ada mengikuti kumpulan tabligh. Kalau tidak menjadi ahli pun ikut. Kawan-kawan ajak pergi keluar 3 hari, dia berkeluar kan. Jadi itu dia tadi. Tiap-tiap amal yang kita buat pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahala dia. Malah Nabi kata afdalus sadaqati fi Ramadan, sebaik-baik sedekah pada bulan Ramadan. Sebab itu dibuat mengacau bubur lambu. Bukan kacau tu kita nak makan semua. Kacau tu pertamanya kita nak bagi pada orang, nak bagi sedekah pada orang. Itu sebenarnya. Dan kita nak heran apa bubur lambu ni kita boleh buat hari-hari, tapi mereka yang fakir miskin tak dapat menikmati makanan semacam kita. Maka kita buatkan mengacau bubur lambu tu kita sedekahkan kepada mereka yang fakir miskin. Kan? Kita belikan korma, kita makan korma. Ada orang tak makan korma, tak ada kemampuan. Bukan tak makan pasal tak suka, tak mampu. Harga korma mahal. Kita pakat-pakat beli buah korma, dermakan kepada, sedekahkan kepada mereka yang fakir miskin. Pahalanya sangat besar di sisi Allah SWT. Nabi kata sebaik-baik sedekah pada bulan Ramadan. Kan? Apa lagi? Banyak. Kita baca Quran, tadarus.
Kalau Nabi kata, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa baca satu huruf daripada Quran dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 pahalanya. Itu bulan biasa. Kalau bulan Ramadan lagilah banyak pahala, berganda-ganda. Kan? Kalau Bismillahirrahmanirrahim 190 pahala. Sebab dalam Bismillah tu ada 19 huruf. Bulan Ramadan dia double lah. Double ke triple ke quadruple ke. Sebab kita baca pada bulan Ramadan. Mendengar bacaan Al-Quran itu ada pahala. Mendengar zikrullah tu ada pahala. Ada pahala. Sebab itu Nabi kata, kana Ramadan awaluhu rahmah. Awal Ramadan itu adalah rahmat untuk kita semua orang Islam. Rahmat. Terasa seronoknya kita, ya, menerima ketibaan bulan Ramadan. Terasa seronok kita. Ya Allah, puasa dekat dah. Seronok kita. Boleh buka sekali, boleh sahur sekali, boleh. Dan di office pun, di pejabat pun, bos bagi banyak kelonggaran. Kan? Tapi kerja kita tetap kita kena buat lah. Bukan bermakna kelonggaran tu bermakna kita tak bekerja. Kita kena bekerja juga. Tapi ada kelonggaran pun begitu, ya, kita masih boleh bekerja seperti biasa. Dan pahala bekerja kita itu lebih banyak pada bulan Ramadan. Lagi banyak. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan kita bebas, tiada gangguan. Tak ada siapa yang boleh menghasut kita untuk meninggalkan ibadah. Iza ata Ramadan futihat abwabul jannah. Bila tiba bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga. Pintu syurga terbuka. Maksudnya bukan pintu syurga, maksudnya pintu syurga terbuka, betul. Pintu nak sampai jalan-jalan sampai ke syurga pun terbuka sendiri. Manusia tak dipaksa untuk datang solat tarawih, manusia tak dipaksa untuk tadarus, manusia tak dipaksa untuk berpuasa. Kan? Tak ada siapa paksa kita, tak ada. Kita sendiri nak puasa. Wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Pintu neraka semua ditutup oleh Allah Taala. Pintu-pintu nak menuju ke neraka pun Allah Taala tutup. Yang ketiga, wasusiyatus syaitan, syaitan, segala syaitan, iblis, syaitan di rantai mereka itu keseluruhannya. Jadi tak ada bisikan-bisikan. Tu yang seronok bulan Ramadan ni. Nak buat apa-apa amal ibadah pun tak ada siapa yang nak asut. Janganlah, tunggulah, besoklah, lusalah, tulatlah. Tak ada. Kita akan terpanggil sendiri untuk mengerjakan amal ibadah. Yang jadi kita malas juga bukan satu-satunya hasutan syaitan, tapi syaitan yang dah ada dalam diri kita tu yang hasut kita. Ada juga, kan? Kalau tak, takkanlah ada orang tak puasa bulan Ramadan. Syaitan punya kerja ke? Tak. Tapi syaitan yang dah sedia ada dalam diri tu, nafsu yang telah banyak menerima baja dari syaitan, nafsu ni lah tunduk. Tak payah puasa lah, buat-buat. Nafsu kata puasa penat-penat pun belum tentu masuk syurga. Dia main. Nampak? Nafsu bermain psikologi dengan akal kita. Pernah tak mengalami benda tu? Kita tanya tuan-tuan. Bulan puasa, bila kita nak buat amal ibadah, nafsu berkata, payahlah, nak rajin-rajin sangat pergi sembahyang tarawih, bukan tentu masuk syurga pun. Nampak? Nafsu cakap, baik kau duduk rumah, lepas buka duduk rumah, tengok Gusti lagi bagus, tengok UFC lagi bagus, buku bergumpal lagi syok. Semayang buat apa? Kau dah penat siang-siang, dah penat-penat puasa,
malam pula kau nak penat-penat semayang tarawih, apa kau dapat? Confirm ke masuk syurga? Nampak? Nafsu menghasut kita, bukan syaitan lagi dah. Sebab itu kita kena lawan. Sebab itulah nak lawan tu, niat tu penting daripada awal. Nawaitu samadin an adai fardhi syahri ramadhan hadisatin lillahi ta'ala. Saja aku puasa esok hari, puasa fardu bulan Ramadan ini tahun Allah Ta'ala. Nawaitu sawma syahra ramadhani, nawaitu sawma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Saja aku puasa bulan Ramadan semuanya kerana Allah Ta'ala. Jadi kita dah lawan daripada awal. Bila kita lawan dari awal, apakah impak dia ataupun apakah kesan dia? Pepatah orang tua katalah, alang-alang menyeduh perasan biar sampai ke pangkal, alang-alang mandi biar basah, alang-alang puasa Ramadan biar selesai. Jadi kita raya pun seronok. Sebab pada satu Syawal diri kita bersih dari segala dosa. Sebab puasa Ramadan ni boleh menghapuskan dosa. Idqun minan nar. Lagi-lagi kalau kita dapat kelebihan malam Lailatul Qadar, tu lagilah. Siapa nak bagi? Siapa nak bagi pahala 1000 tahun 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan? Siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Bonus gaji pun tak dapat 83 tahun 1000 bulan, tak dapat. Sebulan pun belum tentu dapat ni. Terus kata 1000 bulan. Ni Allah Ta'ala bagi bonus pahala 1000 bulan. Syarat dia apa? Beribadah pada malam Lailatul Qadar. Tapi macam mana kita dapat Lailatul Qadar kalau kita daripada awal satu Ramadan pun dah macam acuh tak acuh je, ya tak ya je. Jadi daripada awal lagi kita kena berusaha. Pada awal lagi kita menunjukkan kesungguhan kita. Tarawih tu kalau di arah buat 20, kita tak bunyi. Apalah dia orang suruh buat 20. Kita takkan tanya. Terpulang pada kita. Kita nak buat 20, alhamdulillah. Tak buat 8 je pun tak apa. Yang disuruh buat tarawih 20 Tok Imam. Tok Imam memang kena buat tarawih 20 rakaat. Makmum ikut suka. Tapi dah ada ubah, dah ada sedikit perubahan. Murih dibolehkan pula. Itu hari mula-mula murih tak dibenarkan. Sekarang murih dibenarkan. Maknanya tuan-tuan akan ada lah nanti orang-orang yang buat tarawih 8 rakaat, tak tunggu sampai 20, tapi bila sampai murih dia lah yang meramaikan. Dia buat tarawih 8 je, lepas tu dia pencabut. Cabut mana tak tahu. Tiba-tiba masa murih ada pula muka dia. Ingat kau dah balik rumah, tak balik pun. Tapi apa pun kita sematkan dalam hati kita, tahun ni kita akan beribadah dalam bulan Ramadan lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan pada kita akan buat amal ibadah bulan Ramadan ni sehabis baik, seolah-olah Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir. Sebab ada orang dah Ramadan terakhir, tak dan tahun ni. Ada yang saya cakap dia sedih. Memang sedih kan. Saya terkesan juga pasal kita pun bukan sihat sangat. Arwah ni meninggal stroke. Ada pula kecil manis, darah tinggi. Usia baru 53 tahun. Muda lagi tu. Allah Ta'ala jemput. Saya 48. Allah Ta'ala beri pada saya keadaan saya macam ni. Kita kena redha lah. Dan kita banyak akan berserah kepada Allah Ta'ala.
Mohon pada Allah supaya kita diberi kesihatan. Alhamdulillah boleh bercakap di hadapan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Walaupun imam tu berilah sahabat-sahabat yang lain, tapi rupanya saya boleh kongsi sedikit apa yang mampu dikongsikan dalam tempoh sekitar 45 minit ni. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada kita semua berkat kita hadir dalam majlis ilmu yang dikatakan sebagai taman-taman syurga ini. Dan mudah-mudahan apa yang sempat kongsikan pada malam ini akan ada manfaat dan faedahnya untuk tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian apabila kita bersama-sama melalui ibadah puasa pada bulan Ramadan. Puasalah betul-betul bukan saja diikut syarat zahirnya, tapi syarat batinnya diikut. Jangan berpuasa sekadar lapar dan dahaga. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ila ju' wal atash. Berapa ramai orang puasa, tak ada apa yang tinggal pada puasa melainkan lapar dan dahaga. Jadi kita tak mahu macam tu. Kerana biarlah puasa kita itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi itulah dia sedikit apa yang kita boleh kupas pada malam ini, dan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan kepada tuan-tuan selamat menyambut ketibaan bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Ramadan kali ini akan memberikan kita kegembiraan, rahmah, keampunan dan pelepasan dari api neraka, kerana kita diberi kesempatan bertemu kembali dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi itulah saja untuk malam ni. Wassalamualaikum. Kita akhiri kuliah kita malam ni dengan tasbih al-tafarrah Salatul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arham jama'an hadza jama'an tafarraqana ba'da tafarruqan asuma. Allahumma ij'alka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farid jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zazil aqdamahum min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujlisa wa azmal ahzab ihzim wa sunnahim wa kulli mustajir rahman rahimin. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma ya akramul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaika masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa sallallahu alayna wa liqa'ana wa amalna fi hadhihi al-lailati al mubarakah min syarri sya'ban barakah sami alim ta'ala ya maulana takammuhim wa fiha subhanahu wa ta'ala fiha salam. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan da'wana fiha subhanahu wa ta'ala fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum bina bikum taqabbal billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi